Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga kita sentiasa berdoa dan juga terus memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 pada hari ini dan juga untuk hari-hari esok. Hari ini juga bersama dengan kami, saya Ismail Adnan. Dan saya Zahra Haridin Ismail. Anda boleh ikuti secara jelas melalui saluran berita RTM My Preview 123 dan juga aplikasi Klik. Dan banyak sebenarnya yang kami teruja untuk berkongsi dengan anda hari ini, terutamanya untuk pelajaran rasmi aspirasi 100 hari keluarga Malaysia. Dan apa yang penting, kita juga nak memberikan peringatan. Bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi sekadar peringatan supaya kita sedar akan bahaya dan juga cakna akan bahaya Omicron ataupun varian Omicron yang sudah pun merebak di beberapa negara. Khususnya boleh kita gambarkan ketika ini adalah apa yang dilaporkan oleh pihak WHO. Omicron merebak ke 50 negara, 19 negeri di Amerika Syarikat. Dan apa yang penting adalah Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit sedang meneliti kesan varian berkenaan kepada cara ia bertindak terhadap terapeutik dan juga vaksin. Dalam perihal untuk kita melihat apakah keberkesanan vaksin sedia ada terhadap perubahan varian ini, ia masih lagi dalam proses pengenalpastian dan juga bagaimana ia masih lagi bereksperimen dengan perkara ini. Dan insya-Allah pakar kesihatan juga dijangka memperoleh beberapa data mengenai Omicron pada pertengahan minggu depan bagi menentukan keberkesanan vaksin. Malah Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit ataupun lebih dikenali sebagai CDC di Amerika Syarikat juga sebenarnya telah mengeluarkan saranan beritahu warga Amerika Syarikat khususnya supaya untuk barangkali menghadkan perancangan mereka untuk keluar negara dalam usaha untuk menular ataupun membendung penularan varian ini. Dan masalahnya sekarang ini juga diambil oleh negara-negara lain yang mengenakan sekatan yang semakin tinggi untuk memastikan tahap keselamatan dan juga dari segi penularan risiko itu dapat dibendung dengan sebaik mungkin. Dan itu juga membawa kami kepada bagaimana pentingnya terus kita war-warkan pentingnya pengambilan dos penggalak, kerana daripada 5,020 kes positif COVID-19 yang baru, hanya 87 sahaja yang terdiri daripada kategori 3 hingga 5 dan manakala yang lain merupakan kategori 1 dan 2. Ya, disebabkan itu penilaian oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia seperti mana yang diperkatakan oleh Zaliha tadi adalah apabila kalau beralih ke fasa itu ataupun kita melihat bagaimana tujuan pengawalan itu ditentukan melalui kadar kemasukan ke hospital, kadar kematian dan juga kadar mereka yang berada pada tahap 3 dan juga 4 untuk memastikan penilaian kepada apakah tindakan susulan dan juga tindakan seterusnya akan dilakukan oleh pihak KKM dan juga pihak MKN. Ini juga dinyatakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, berkaitan tentang 98.3% lagi merupakan kategori 1 dan kategori 2. Dan satu yang penting juga perlu dikongsikan kepada semua bagi anda yang akan pulang semula ke tanah air supaya sentiasa mendapatkan maklumat terkini mengenai prosedur kuarantin dan untuk mengenal pasti dari negara mana anda datang supaya tidak berlaku kekeliruan ketika tiba di KLIA untuk memastikan sama ada anda boleh berkuarantin di rumah ataupun terpaksa pergi ke pusat kuarantin yang telah pun ditetapkan. Bercakap tentang perkara itu Zaliha, difahamkan juga ada beberapa negara kalau untuk tujuan pergi ke negara-negara tersebut dan juga masuk ke negara itu tidak membenarkan beberapa buah negara untuk masuk berdasarkan kepada adakah ia berisiko tinggi ataupun tidak. Jadi kenal pasti dan juga semak terlebih dahulu senarai negara-negara yang boleh anda lawati sekiranya ada tujuan kerja ataupun perlu untuk keluar daripada Malaysia. Dan ini merupakan perkara yang penting kerana perkara-perkara berkaitan tentang keluar masuk ke sebuah negara itu melibatkan imigresen dan juga melibatkan kebenaran kesihatan negara tersebut. Kita juga nak membawakan perkembangan tentang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sudah pastinya parti yang dahulunya memegang kerajaan negeri Sarawak itu Gabungan Parti Sarawak GPS telah pun melancarkan manifesto GPS sempena PRN Negeri Sarawak yang menawarkan 34 janji yang difahamkan sebagai komprehensif. Antaranya adalah untuk meletakkan kestabilan dan autonomi politik Sarawak. Dan juga dari segi perkembangan di dalam negeri, kadar pengangguran negara diturun ke paras terendah sejak April 2020. Ini merupakan satu perkembangan yang positif memandangkan ramai yang terkesan dari segi ekonomi dan juga kelangsungan hidup akibat situasi pandemik yang telah kita lalui 18-19 bulan sebelum ini. Jadi apapun menurut laporan statistik Tenaga Buruh Malaysia sehingga Oktober 2021, Jabatan Perangkaan telah maklumkan pembukaan semula lebih banyak aktiviti ekonomi serta rekreasi telah mendorong kepada penggunaan tenaga buruh yang lebih tinggi. Tapi apapun perlu kita sentiasa ingatkan kepada semua supaya SOP dan juga untuk memastikan vaksinasi ini berada di tahap yang sebaik mungkin supaya kita tidak mahu berlagu satu lagi penutupan ekonomi sebelum ini. Gelombang baru itu adalah perkara yang dirisaukan. Daripada isu itu
dan juga daripada perkara itu kita beralih juga kepada penamatan 3G dan juga peralihan kepada fasa 4G. Ini juga dilaksanakan khususnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia di Terengganu. Dan apa yang dinyatakan adalah menurut data SKMM masih terdapat 900,000 pelanggan di seluruh negara yang belum melakukan peralihan rangkaian perkhidmatan daripada 3G kepada 4G. Kalau sekiranya anda masih lagi menggunakan peranti yang hanya mempunyai maksimum kapasiti 3G, jadi diingatkan untuk beralih daripada 3G ke 4G supaya anda tidak mempunyai masalah untuk mendapatkan liputan perkhidmatan dan juga servis-servis perkhidmatan yang disediakan oleh penyedia-penyedia perkhidmatan. Pertukaran kad SIM juga perlu dilakukan dan kita tidak mahu nanti semua berpusu-pusu ke pusat telco untuk membuat penukaran saat terakhir, dan itu antara yang untuk pengenalan dalam Sabtu Malaysia untuk kali ini. Dan selepas ini bagi peminat filem tempatan yang merindui perkembangan filem tempatan dan juga merindui award show malam anugerah ini, Filem Malaysia 31 akan kembali untuk memberikan pengiktirafan kepada pengkarya-pengkarya dan juga pengusaha-pengusaha filem tempatan yang mempertandingkan kualiti filem dan juga hasil seni mereka. Juga petang ini kita juga nak sedikit mempromosikan bersama dengan anda, pastikan sahih edisi khas ataupun esok pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ini dia antara lain adalah berkenaan tentang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak yang akan digagaskan dan juga akan diberikan perhatian khususnya untuk bercakap tentang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak. Jadi luangkan masa anda untuk bersama dalam pastikan sahih. Dalam ruang yang ada hari ini, anda boleh terus pergi ke laman web untuk memastikan untuk memeriksa saman trafik, saman JPJ masing-masing, kerana hari ini juga diskaun terhadap saman yang ditawarkan, tapi itu sebenarnya terhad kepada beberapa situasi sahaja. Jadi pastikan anda pergi periksa dahulu sekiranya ada saman ataupun tidak, dan sekiranya ada, ambil peluang ini yang telah pun diberikan. Ini satu lagi yang menjadi, saya rasa akan menjadi tarikan di KLCC nanti. Ya, untuk memeriksa jumlah saman anda, hantarkan mesej ke 15888 polis saman nombor IC ataupun nombor pendaftaran kereta anda untuk melihat apakah jumlah saman yang terlibat dengan anda juga. Dan untuk kita membawakan sebenarnya aspirasi keluarga Malaysia yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre. Apa yang penting adalah kita nak membawakan aspirasi 100 Hari Keluarga Malaysia, dan juga dalam tempoh ini 9 hingga 12 Disember diajak dan juga dijemput rakyat Malaysia untuk ke Kuala Lumpur Convention Centre untuk memeriahkan perkara ataupun aspirasi keluarga Malaysia, dan banyak pameran menarik disediakan oleh kementerian-kementerian yang terlibat. Dan juga banyak sebenarnya aktiviti yang melibatkan warga masyarakat yang datang mengunjung, dan juga hadiah-hadiah yang luar biasa sebenarnya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama menjadi sebahagian daripada kemeriahan ini. Kita nak berehat seketika.